Hai dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan melihat pada buku aktiviti matematik tahun 3 untuk tajuk kenal pecahan perseratus dan perpuluhan dan banding perpuluhan. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 63 hingga 65 untuk perbincangan. Baik, jom kita mulakan. Murid semua, sila buka muka surat 63 untuk kita lihat pada aktiviti 1 untuk padankan. Baik, diberi 5 rajah. Okey, untuk pengetahuan murid, dalam satu rajah ini bersamaan dengan 100 kotak ataupun 100 unit. Okey, jadi murid tidak perlu buang masa. Nampak sahaja kotak macam ni, sebegini, bermakna ada 100 unit. Okey, dari sini laju sebanyak 10 dan satu baris ni juga dikira 10. Jadi kotak ini kita panggil 10 kali 10. Okey. Jadi sekiranya dapat soalan begini, okey, lihat macam mana menyelesaikannya. Baik, diberi kotak ni, satu ni sebanyak 100. Sama juga dengan 5 kotak berikut. Okey. Jadi kita tengok pada rajah ini untuk kita sesuaikan. Okay, sebelum ni kita dah pernah belajar untuk tajuk pecahan. Jadi kita lihat pada soalan ni diberi ini dalam bentuk pecahan, pecahan, perpuluhan, perpuluhan, perpuluhan. Jadi kita selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Maaf, kita selesaikan dalam bentuk pecahan. Okey, mana satu dalam bentuk pecahan? Masih ingat lagi tak macam mana rupa pecahan? Okey. Baik, ini adalah rupa pecahan 25%, 10%, 34%, 50% dan 60%. Jadi kita sesuaikan yang ini dahulu. Okey, jadi kita lihat pada rajah yang pertama iaitu yang ini. Ada 10 unit, okey, yang telah dilorek. Okey, jadi dalam pecahan tadi, manakah yang menunjukkan 10 daripada 100? 10/100. Baik, betul. Jadi ini je lah jawapannya 10/100. Gunakan satu kertas kosong untuk kita tukarkan kepada perpuluhan. 10/100. Jadi murid-murid kena ingat di sini ada dua sifar. Jadi bermakna nombor untuk kita tukarkan pada perpuluhan perlu untuk kita lompat sebanyak 2 kali ataupun buat longkang 2 kali, bergantung kepada cikgu matematik anda. Okey, ikut apa teknik yang mereka ajarkan. Saya yakin semuanya sama. Okay. Bagi saya suka lompat lah. Okey, lompat sebanyak 2. 1, 2. Turun saja, tulis titik perpuluhan dan sifar. Jadi jawapannya ialah salin semula sifar perpuluhan 1 sifar. Ya, bukan sifar perpuluhan 10. Ya, kita kena sebut satu-satu. Baik, dan seterusnya. Sifar perpuluhan 1 juga dikenali sebagai sifar perpuluhan 1, di mana angka belakang ni tiada nilai sebenarnya. Ia merujuk kepada per dengan berapa. Okey, kali ini 100, jadi maksudnya sama juga. Sifar perpuluhan 1 sama dengan sifar perpuluhan 1 sifar. Okey, ada tak jawapan di sini? Sifar perpuluhan 1 sifar. Tiada. Tapi sifar perpuluhan 1 ada. Jadi ini jawapannya. Baik, untuk rajah yang kedua pula, ada berapa laju yang lengkap? 1, 2 dan seterusnya ada kotak yang tak berapa lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 2 laju lengkap bersamaan dengan 20 tambah dengan 5, 25. Ada tak 25 per dengan 100? Okey, ada jawapannya 25/100. Jadi tandakan 25/100. Baik, dan terus pada kertas untuk kita tukarkan kepada dalam bentuk perpuluhan 25/100. Seperti yang saya terangkan tadi, lompat berapa kali? Sebanyak 2 kali. Okey, dari kanan ke kiri. Okey, 1, 2. Kemudian letak titik perpuluhan dan sifar. Jadi ini jawapannya. Ialah sebanyak sifar perpuluhan 25. Okey, disebabkan belakang ada nilai 5, tak boleh kita tukarkan sifar perpuluhan 2. Okey, jadi ada tak dalam jawapan ni sifar perpuluhan 25? Baik, betul, sifar perpuluhan 25 ada. Jadi kita gariskan
Dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik, ada 3 laju yang lengkap, bermaksudnya ialah 30, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Ada tak 34? Betul, 34 ada di bawah ni. Jadi kita padankan. Dan 34 per 100 kita tukarkan pada perpuluhan, ialah lompat sebanyak 2 kali, 1, 2. Dan seterusnya kita tekan, kita letak pada titik perpuluhan dan sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 34. Ada tak dalam rajah ini menunjukkan sifar perpuluhan 34? Yes, ada. Jadi kita padankan ke sifar perpuluhan 34. Dan seterusnya pada rajah yang keempat, okey, tak ada kotak yang kecil. Jadi kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bersamaan 60. Baik, ada 60. Ada tak 60 per 100? Yes, ada. Jadi jawapannya ialah 60 per 100. Kita tukarkan pada perpuluhan, lompat 2 kali, kemudian titik perpuluhan dan sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan, sifar 6 sifar. Ada tak jawapan di sini? 6 sifar perpuluhan 6 sifar? Tiada kan? Jadi ia juga dikenali sifar perpuluhan 6. Jadi sebab nilai belakang ni kosong, tiada. Jadi kita boleh pindahkan, kita boleh gunakan sifar perpuluhan 6. Ada tak sifar perpuluhan 6? Baik, ada. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 6. Dan akhir sekali, berapa laju yang lengkap? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada 5 laju. 50. 50 per dengan 100. Ada tak 50 per 100? Baik, jadi kita tukarkan kepada pecahan. Okey, pecahan kepada perpuluhan. Maaf. Okey, jadi lompat sebanyak 2 kali. 1, 2, titik. Okey, sifar perpuluhan 5 sifar. Jadi kita pindahkan salin semula sifar perpuluhan 5 sifar. Ada tak 5 sifar perpuluhan 5 sifar? Yes, ada jawapannya. Jadi kita gariskan dan padankan dengan jawapan akhir. Okey, atau juga ia dikenali sebagai sifar perpuluhan 5. Okey, harap jelas untuk perbincangan untuk aktiviti 1. Baik, untuk aktiviti nombor 2, okey, tulis perpuluhan dalam angka dan perkataan. Dilihat di sini 75 per dengan 100. 75 per dengan 100. Okey, jika kita tukarkan lompat sebanyak 2 kali, 1, 2, titik perpuluhan bersama dengan sifar perpuluhan 75. Sama tak? Baik, dan kita tulis dalam perkataan. Okey, iaitu sifar perpuluhan 75. Okey, tunggu sekejap. Untuk perpuluhan tidak boleh gunakan belas ataupun puluh ataupun ratus. Jadi macam mana kita buang saja perkataan puluh. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 75. Okey, bukan 75. Seterusnya B 9 per dengan 100. Okey, 9 per 100. Okey, kita tukar kepada dalam bentuk perpuluhan. Lompat berapa kali? 1, 2. Jadi bila kita letak sahaja, letak titik perpuluhan, tetapi ada ruang kosong di sini. Jadi kita letakkan sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 9 sifar. Boleh tak kita padang sifar ni? Tak boleh sebab ini adalah ruang di hadapan. Okay, jadi kalau ruang di belakang saja kita boleh buang. Baik, jadi kita tulis di sini sifar perpuluhan sifar 9. Okay, dalam bentuk perkataan, sifar perpuluhan sifar 9. Okay, bukan sifar perpuluhan sifar 9. Okay, bukan ya. Okay, ataupun sifar perpuluhan 9. Kena sebut juga sifar ni. Baik, untuk soalan seterusnya C, 12 per dengan 100. Okay, kita lompat sebanyak 2 kali. 1, 2, titik perpuluhan dan sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 1, 2. Okay, sifar perpuluhan 1, 2. Tulis dalam perkataan sifar perpuluhan 1, 2. Bukan 12 ataupun 21. Jadi kita tulis 1 per 1 sifar perpuluhan 1, 2. Okay. Dan seterusnya D, 80 per dengan 100. Lompat berapa kali? Betul, 2. Dari kanan ke kiri, 1, 2.
letak titik perpuluhan dan sifar, jadi jawapannya sifar perpuluhan 8. Sifar perpuluhan 8 ataupun sifar perpuluhan 8. Okay. Jadi murid boleh pilih salah satu. Okay. Tapi di sini saya cadangkan sifar perpuluhan 8 sifar. Jadi bila kita tulis sifar perpuluhan 8 sifar pun boleh, sifar perpuluhan 8 pun boleh. Tiada masalah. Baik, kita tengok pada muka surat seterusnya, pada muka surat 64. Baik, untuk aktiviti 2, lorikkan petak mengikut nilai perpuluhan yang diberikan. Baik, kita kena lorikkan. Okey, sediakan dengan pensel warna. Jadi seeloknya untuk soalan begini, agak sukar untuk kita lihat berapa ataupun apa angka dia. Seeloknya kita tulis di tepi dahulu. Okey, jadi kita mulakan dengan A, sifar perpuluhan sifar 3. Sifar perpuluhan sifar 3. Tuliskan di tepi supaya senang menjadi rujukan anda nanti. Okey, seterusnya B, sifar perpuluhan 19. Sifar perpuluhan 19, bukan sifar perpuluhan 19 ya. Okey, dan seterusnya sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Baik, sifar perpuluhan 4 ataupun sifar perpuluhan 4 sifar. Okey. Jadi seperti 40. Bukannya 4 sebab kita tambahkan kosong saja di belakangnya supaya jadi 2 tempat di sini. Okey. Dan seterusnya D, E dan F. Baik, diberi soalan C dan D dalam ada gambar otak bermaksud soalan ni aras tinggi. Okey. Jadi tolong hati-hati untuk soalan ini. Okey, sila teliti dan baca berulang kali untuk lebih faham ataupun rujuk pada cikgu anda. Baik, seterusnya macam mana kita nak lorikkan, berapa petak yang kita kena lorikkan, iaitu sebanyak 3 sahaja. Baik, seterusnya B, berapa banyak yang kita kena lorikkan? 19. Okay, 19, tengok pada rajah 19. Okay, satu lajur yang lengkap. Okay, 10 tambah lagi 1, 9. Jadi jawapannya ialah 19. Okay. Baik, begini pula pada C. Okay. Adakah dia 4? Bukan. Sepatutnya ialah 40. Sebab kosong di belakangnya telah dihilangkan. Okay. Jadi murid kena hati-hati. Sebab dia kena lompat 2 kali pula. Ataupun ada longkang 2. Jadi kena isikan sifar di situ. Baik, 40. Okay, 10, 20, 30, 40. Baik, untuk soalan D. Soalan D, sifar perpuluhan 15. Sifar perpuluhan 15 bermaksud ialah 15. Okey, 10 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, dan seterusnya soalan E sebanyak 66. Kenapa? Sifar perpuluhan 66. Kita lompat dan kita akan dapat jawapannya 66. Baik, berapa banyak? 66. Okey, warnakan sebanyak 66. Okey, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Baik, ini jawapannya. Baik, untuk soalan F. Okey, sifar perpuluhan 7 atau bersamaan dengan sifar perpuluhan 7 sifar. Jadi sebab berapa banyak? 70. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, sila hati-hatilah. Okey, jadi lihat pada ikon otak di sini bermaksud soalan aras tinggi. Nombor 2, tulis perpuluhan bagi petak berwarna. Baik, kita tengok pada A, B, C set. A, B, C, rajah A dulu dah. Okey, kita kira berapa yang lengkap dahulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi ada 70 setakat ini. Tambah dengan yang kecil 2, 4, 6, 8. Jadi ada 78. Tukarkan kepada perpuluhan. Okey, jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 78. Ya. Baik, B. Kita kira berapa baris yang lengkap. Baik, kita kira 10, 20, 30, 40. 40 tambah dengan yang kecil ni
2, 4, 6, 8, 10, 50. 5 tambah dengan 2, 52. Tukarkan kepada perpuluhan, sifar perpuluhan 52. Baik, untuk soalan C, saya bahagikan kepada 3 bahagian A, B, C. Bahagian A, 15. Bahagian C, 15. Dan bahagian B, saya kira 8, 16. Jadi 15 tambah dengan 16 tambah dengan 15. Okey. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 46. Ada 46 yang telah berlorek. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 46. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Nombor 3. Warnakan perpuluhan yang sepadan dengan pecahan yang diberikan. A. Baik. 53/100. Seperti yang saya pesan, lompat berapa kali dari kanan? 2, 1, 2. Jadi, terus kita letak titik perpuluhan dan sifar. Jadi, sifar perpuluhan 53. Okey, tunggu dulu. Kita selesaikan dulu sebelum kita warnakan. B. Baik, 2. Lompat sebanyak berapa kali? 1, 2. Tetapi ada satu ruangan kosong di sini. Jadi, kita letak sifar juga. Okey, jadi sifar perpuluhan sifar 2. Baik, C pula. Okey, untuk C diberi 70/100, lompat 2 kali. 1, 2. Okey, jadi terus terletak titik perpuluhan dan sifar. Jadi kita dah dapat dah sifar perpuluhan 7 sifar. Baik, dan kita warnakan. Untuk A, mana satu? Belah kanan ataupun belah kiri anda? Baik, jawapan yang betul ialah belah kiri. Sifar perpuluhan 53 yang sepadan. Okey. Dan B, sifar perpuluhan sifar 2. Kanan ke kiri? Juga kiri. Betul. Dan C, sifar perpuluhan 7 sifar. Okey. Jawapannya ialah di belah kiri. Tetapi sifar perpuluhan 7 sifar bersamaan dengan sifar perpuluhan 7 pun sama juga. Ya. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Muka surat 65. Tulis perpuluhan, kemudian tulis perkataan lebih besar ataupun lebih kecil dalam petak kosong. Diberi A, B, C. Okey, jadi kita lihat dahulu. A ialah sifar perpuluhan 1, 3 ataupun 13, 10, 12, 10, 11, 12, 13. Dan seterusnya, okey, kita selesaikan satu persatu. A, okey, dan bawahnya pula ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50. 53. Okey, jadi 53 untuk yang ini. Okey, jadi yang ini kita tengok, okey, 10, 20, 30, 35. Jadi ada 35, tukarkan pada perpuluhan sifar perpuluhan 35. Okey, yang ini kita kira 10, 20, 30. Okey, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi ada 50 setakat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sifar perpuluhan 55. Okey, kita pergi yang bawah pula. Tadi yang kita dah kira. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lajur yang penuh. 50 tambah dengan 3. Sifar perpuluhan 53. Ya. Yang seterusnya ada 2 lajur penuh. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jawapannya sifar perpuluhan 25. Baik, untuk yang ini pula ada 1, 2, 3, 4, 40 tambah dengan 10, 20, 30, 40. Sifar perpuluhan 8 sifar ataupun bersamaan dengan 80. Baik, dari sini barulah kita boleh isi mana satu yang lebih kecil ataupun lebih besar daripada. Baik, untuk soalan A, sifar perpuluhan 13 ataupun 13 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 53 ataupun 53. Yalah, 3 dengan 15, 13 dengan 15. Maaf, 13 dengan 53, mana satu yang lebih besar? Baik, 53. Jadi 13 lebih kecil. Baik, soalan B, 35 dengan 25. Okey, jadi 35 lebih besar daripada 25 ataupun sifar perpuluhan 35
lebih besar daripada 0.25. Dan seterusnya C, 0.55 dan 0.8 sifar. Kita lihat pada warna lorikan saja kita dah tahu dah yang bawah ni lebih besar. Jadi atas ni lebih kecil. Jadi 0.55 lebih kecil daripada 0.8 sifar. Baik, dan yang terakhir, nombor 2. Bandingkan, tulis perkataan lebih daripada ataupun kurang daripada. Baik, yang ini agak sukar sedikit. Jadi ada pelbagai cara. Saya suka cara yang kedua, nanti akan saya terangkan. Baik, yang ini seperti biasa kita lompatkan 2. 16 lompat 2. Jadi lompat 2 dari kiri ke kanan untuk dapatkan dalam bentuk pecahan. Okey, 6. Okey, jadi lompat 2 jadi akan jadi 16. Dan sebelah ni dia akan jadi 56. Okey. Jadi kita tukarkan, ataupun awak boleh conteng di bawahnya 16 dan 56. Jadi 16 lebih ke ataupun kurang? Ya, jadi adalah kurang daripada 56. Okey. Okey, kita tengok soalan B. 0.09 dan 0.19. Kita lompatkan 2 kali, 1, 2, dia akan jadi 9. Dan sebelah ni 1, 2, dia akan jadi 19. 9 dengan 19. Okey, 9 dengan 19. Siapa yang lebih besar? Jadi 19. Jadi 9 lebih kurang daripada 19. Okey. Baik, untuk soalan C, saya ada satu teknik ialah kita padamkan dengan jari atau tutup dengan jari sifar perpuluhan. Jadi saya tutup sifar perpuluhan untuk bahagian sifar 2 dan juga sifar perpuluhan 28 saya tutup juga bahagian sifar perpuluhan ni. Jadi rupanya kita akan nampak 2 dengan 28. Adakah kurang ataupun lebih? Betul, 2 kurang daripada 28. Okey ya, kurang daripada. Dan E, sifar perpuluhan 42 dan sifar perpuluhan sifar 4. Kita padamkan ataupun tutup dengan jari sahaja, kita akan nampak sini 42 dan sini 4. Jadi 42 lebih daripada sifar 4. Baik, untuk soalan E, kita gunakan teknik yang sama. Okey, jadi yang ini tolong hati-hati sebab diberikan hanya 2 nombor berbanding yang tadi ada 3 nombor. Jadi pasti ingat ada 2. Jadi kita lompat 2 akan ada lebih satu ruang di sini. Jadi dia akan jadi 70. Yang ini bila lompat jadi 17. Jadi jawapannya ialah 70 dengan 17. 70 lebih daripada 17. Ya. Okey, dan akhir sekali sifar perpuluhan 3 tambah 10 jadi 30. Sifar perpuluhan 33 akan jadi 33. Jadi 30 lebih kurang, lebih atau kurang? Ya, jadi akan jadi kurang daripada 33. Baik. Itu saja untuk perbincangan muka surat 63 sehingga 65. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Kita jumpa di lain muka surat.